A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulakan perkongsian kita pada pagi yang berkat ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke Pentas Ilmu Spark dengan melalui program Mencari Keberkatan dengan Al-Quran. Nama saya Razita, moderator bertugas pagi ini. Yang dihormati dan dimuliakan Al-Fadil Ustaz Dr. Khairul Ashraf bin Muhammad Natir, Pensyarah Kanan Universiti Sains Islam Malaysia, para sahabat ahli Klub Spark sekalian, muslimin muslimat, hadirin sedang maya yang dihormati sekalian. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi di program yang ketiga pagi ini hari ini. InsyaAllah kita akan bersama dengan Ustaz Dr. Khairul Ashraf untuk menyusuri satu tazkirah bertajuk Perjalanan Manusia Siri 1. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan apa yang bakal dikongsikan oleh Ustaz sebentar lagi insyaAllah. Baiklah, bagi kelancaran majlis, saya mohon sahabat-sahabat semua untuk menjaga adab di dalam majlis ilmu. Mohon offkan kamera dan offkan mikrofon supaya tidak terganggu perjalanan tazkirah kita. Ikhlaskan hati, pasangkan niat hanya kerana Allah Ta'ala. Boleh juga diniatkan pahala apa-apa bacaan di dalam tazkirah kita ini nanti kepada sesiapa yang dihajati, dan mohonlah segala kebaikan daripadanya. Mohon sekali lagi sahabat-sahabat semua jaga adab, offkan kamera, hanya onkan mikrofon setelah saya menutup majlis dengan sempurna. Baiklah Ustaz, saya serahkan majlis kepada Ustaz untuk diteruskan. Falyatafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Klub Sahabat Pencipta Al-Quran, alhamdulillah bertemu kita walaupun dalam keadaan maya begini. Alhamdulillah Allah pertemukan kita. Allah mempertemukan kita. Allah telah menjanjikan kehebatan kepada kita untuk kita saling kenal mengenali antara satu sama lain. InsyaAllah mudah-mudahan di pagi yang penuh keberkatan ini kita sama-sama berkongsi ilmu yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita sebagai hamba-Nya, dan mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita bawa balik nanti, khususnya apabila kita menusuri kehidupan kita sebagai manusia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita manusia ini bersifat sementara atas dunia ni. Cukup masa, cukup time dia, kita akan kembali bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Atas dunia kita ni persinggahan semata-mata, sekejap sahaja persinggahan kita ni. Kerana perjalanan kita ni cukup panjang. Kita jangan nampak perjalanan kita ni pendek je. Lepas habis meninggal, masuk kubur, selesai. Tak. Kita panjang lagi perjalanan kita ni. Atas dunia kita ni, kita pada atas dunia ni, tempoh dia berapa? Tengok pada umur kita. Kalau kita ni Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita panjang umurnya, 90 tahun masih lagi gagah, masih kuat, maka 90 tahun itulah perjalanan kita atas dunia sahaja. Dan kemudian kalau umur kita ni pendek, contoh belasan tahun dah meninggal dunia, maka itu sajalah perjalanan kita di atas dunia. Itu perjalanan atas dunia. Perjalanan kita sebagai manusia ni bukan sahaja bermula atas dunia, bahkan dia bermula daripada alam roh lagi. Dan pada pagi ini, insyaAllah sebagai permulaan lah, atau mukaddimah kepada pengenalan kita, yang mana insyaAllah kita akan membicarakan tentang perjalanan manusia, yang mana perjalanan manusia ni kita akan menempuhi 14 checkpoint, 14 perhentian daripada alam roh sampailah syurga yang kekal abadi. Itu 14 checkpoint yang kita akan susuri. Ya, kita semua ni akan masuk. Sebab apa? Sebab kita dah berada di alam dunia, alam yang ketiga ni. Kita akan tengok satu persatu nanti. Saya ada share nota kepada Opah tadi. Mohon maaf kerana lambat share nota tersebut. InsyaAllah kalau lepas ni kita akan share lebih awal lagi lah nota tu supaya dapat manfaat untuk semua. Baik.
Perjalanan manusia kita ada 14 checkpoint, ada 14 perhentian. Kita bermula dengan alam ruh. Alam di mana kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tanpa jasad kita. Dalam diri kita ni ada ruh. Dan ruh tersebut berada di alam pertama pada satu ketika dahulu, di mana alam kita ni pernah ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perjanjian apa? Perjanjian kita ni nak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dalam khutbah Jumaat, orang lelaki selalu dengar tu, okay, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sebenar-benar takwa, dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala tegahannya. Itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diingatkan setiap minggu, orang lelaki setiap minggu diingatkan. Kalau tak tertidur. Ramai-ramai orang di antara orang lelaki ni kadang-kadang khatib dulu sebut tiap-tiap minggu, tapi itulah yang kadang-kadang terleka. Okey, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan melaksanakan segala perintahnya. Perintah Allah atas dunia ni kita kena buat semua sekali. Dan kita kena tinggalkan segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa-apa saja Allah larang, jangan buat. Sebab apa jangan buat? Sebab dunia kita ni, dunia adalah satu penjara bagi orang Muslim. Ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafirin. Dunia kita duduk hari ni penjara bagi kita. Kenapa penjara? Kita nak buat apa-apa tak boleh. Nak makan benda yang ni haram, tak boleh makan. Kita tak makan. Nak minum benda ni tak boleh makan, tak boleh minum sebab haram. Jadi ada sekatan-sekatan dia. Nak berhubungan bersosial, ada kaedah-kaedah dia. Tak boleh nak bersosial sewenang-wenangnya. Ada halangan-halangan dia. Sebab apa? Itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala di atas dunia ini. Cubaan dan ujian kita untuk melihat siapakah di antara kita ahsanu amala. Dalam suratul Mulk yang biasa kita baca, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia yang menciptakan kematian. Kenapa kematian dulu? Sebab roh tu dan kehidupan untuk melihat di antara kita semua ni ahsanu amala, siapakah amalan yang paling baik. Siapakah lihat? Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saya tiba-tiba saya nak tengok siapa yang paling baik amalan di sini. Tak ada. Yang melihat ahsanu amala, Allah Subhanahu Wa Taala yang menilainya. Manusia tak boleh tiba-tiba kan orang balik haji pakai serba putih kata ini baiknya amalan dia ni. Ini amalan timur Allah. Tak, kita tak boleh kata begitu. Sebab ahsanu amala, amalan yang sebaik-baik amalan itu Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tentukan. Tak boleh kita melihat daripada sudut pandang semata-mata. Kalau kita lihat berita-berita yang kita sampai pada kita kan, ada mereka yang meninggal ketika solat dan sebagainya. Oh, biasa-biasa je. Sebab amalan mereka itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat amalan mereka yang mana paling terbaik. Ya. Jadi alam pertama sekali yang kita semua telah lalui, iaitu alam ruh. Alam yang mana kita lupa tentang perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita diperingatkan di atas dunia. Kita lupa dah. Kita lupa dah alam ruh tu kita buat apa. Saya pun lupa, tuan pun lupa. Cuma ada satu perkara yang kita boleh ingat lagi. Di alam roh, satu ketika dahulu, kita ada kawan-kawan kita. Apa tandanya? Contoh, tiba-tiba kita pergi ke satu kawasan, luar negara ke, di mana-mana, kita terserempak dengan seorang. Kita terserempak dengan dia, kita rasa macam, macam pernah jumpa tapi tak ingat kat mana. Ada rasa begitu tak? Saya pernah. Kata macam pernah jumpa lah saudara kita, tapi kat mana? Cuba cari, cuba fikir, tak sampai-sampai kat mana tu. Rupa-rupanya kita pernah berjumpa di satu alam pertama dulu, di alam roh. Kita pernah kenal di sana dan kita dipertemukan di alam dunia, tapi kita lupa. Pernah kita jumpa, pernah kita ingat. Kita pernah berjumpa dengan seorang tapi tak ingat kat mana-mana. Rupanya kita pernah berjumpa di alam roh pada satu ketika dahulu. Itu alam roh. Yang mana alam yang mana kita telah lalui. Di alam roh inilah ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, perjanjian yang mana telah kita lupa sendiri. Perjanjian yang mana Allah telah bagi tahu bahawa beribadahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Janganlah kita ni
leka dengan dunia semata-mata. Akan tetapi kita leka juga. Kita leka juga. Jadi itu perjanjian kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala terputus. Maka dengan itulah Allah nak uji sama ada kita ni betul-betul. Bila mana Allah nak letakkan manusia, nak masukkan roh dalam jasad yang kita ni, dia panggil manusia ini, Allah telah tanya kita, boleh tak kita pegang pada janji? Kita boleh pegang. Untuk melihat kita dapat mencapai ke tahap objektif kita tersebut, maka kita perlu diletakkan di alam dunia ni. Maka di alam dunia lah kita akan dikenal pasti. Oh, boleh buat. Oh, tak boleh buat. Sebab apa? Di alam dunia ni banyak cabaran dia. Banyak dugaan dia. Di alam dunia lah kita akan diuji dengan kesenangan. Senang pun diuji dalam dunia. Kita senang. Nak makan apa, order sampai. Nak tidur, ada tilam yang empuk. Tidur lena. Kita diuji dengan kesenangan. Senang, tapi diuji. Sebab apa? Sebab dengan kesenangan itulah kita kena lihat orang-orang yang tak senang di sebelah sana, sebelah kiri, belakang, depan. Mereka okey tak? Makan okey tak? Jadi kita walaupun senang, kita kena lihat juga orang-orang yang tak senang. Ramai jiran-jiran tetangga kita yang tak senang. Sebagai contoh, musim korban yang baru berlalu. Kita tengok ada rakan-rakan kita, jiran tetangga kita, satu ketika dahulu mereka senang. Tapi bila dengan COVID dan sebagainya, mereka kembali susah. Jadi bila mereka susah, maka mereka rasa segan nak mohon daging dan sebagainya dengan jiran tetangga yang lain yang buat korban. Jadi kita ni sebagai orang yang senang, orang yang boleh korban, maka lihat-lihat jugalah jiran tetangga kita. Nampak mereka ni nampak senang, tetapi disebabkan COVID, dia dah jatuh kepada keadaan yang sukar bagi mereka. Gaji tak seberapa dan sebagainya, maka bantu-bantulah mereka. Bantu-bantulah. Jadi itu ujian pada orang kesenangan. Kemudian ujian kepada ketakutan. Takut semenjak. Gambarannya bagaimana kadang-kadang kita ni, keadaan kita sihat walafiat, tiba-tiba kita dihujani dengan ketakutan. Tidur kita tu didatangi dengan mimpi yang bukan-bukan. Maka pada saat dan ketika itu, kita akan rasa sangat-sangat takut. Dan pada ketika itu kita hanya berserah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita takut keadaan yang tak stabil. Jadi kita berserah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diuji dengan kelaparan. Alhamdulillah, kita di Malaysia ni saya rasa tak adalah diuji dengan kelaparan yang sebegitu teruk, walaupun ada. Tetapi gambarannya adalah kita akan diuji dengan kelaparan. Yang mana kita manusia akhir zaman nanti, kita akan berjumpa dengan satu zaman di mana kita akan dihujani dengan keadaan fitnah Dajjal. Maka pada ketika itu kita akan diuji dengan kelaparan. Tak ada barang makanan. Kita ada duit, tapi duit kita tak laku. Kita ada duit, orang kaya ada duit, tapi duit kita tak laku untuk membeli makanan. Sehingga kan kita ni akhir-akhirnya diuji dengan kelaparan. Bukan kelaparan menuju pada orang miskin, tak. Duit ada, tapi tak boleh nak gunakan duit tersebut untuk kita beli makanan. Hasilnya, kita terpaksa meminta-minta. Dan masuk pada keadaan Dajjal, bila Dajjal turun nanti, jadi kita terpaksa ikut Dajjal. Sebab apa? Sebab kita lapar. Kecuali orang-orang beriman, mereka kenyang dengan zikrullah. Dengan zikrullah, maka mereka kenyang. Baik, itu alam roh. Alam pertama tu. Itu alam roh. Alam pertama yang telah kita lalui. Baik, kemudian alam kedua. Ini secara ringkas ni. Nanti kita akan masuk setiap topik ini, alam roh dan sebagainya ni, secara lebih detail. Lebih detail supaya kita dapat faham dengan lebih mendalam lah tentang satu fasa. Satu fasa kehidupan manusia ni. Dalam kita sebagai manusia. Baik, alam kedua, alam rahim atau alam kandungan. Di mana alam yang mana kita semua juga telah berada di alam tersebut. Alam rahim, alam kandungan, kita lihat bagaimana ibu-ibu kita mengandungkan kita normal 9 bulan 10 hari. Mengandung kita, menjaga kita, dan alhamdulillah kita telah selamat keluar dapat melihat dunia yang sementara ini. Bagaimana ibu-ibu menjaga kita daripada kecil sampailah dewasa. Daripada keadaan ibu kita kuat
dan ada ibu-ibu telah meninggal dunia. Ibu saya telah meninggal dunia dah. 2007 lagi. Alhamdulillah, sempat kita berbakti pada ibu kita walaupun ketika itu umur saya baru meningkat nak ke arah dewasa. Tapi sempatlah berjumpa dengan ibu dan sebagainya. Menggambarkan ibu itu susuk tubuh yang berusaha untuk menjaga sebaik-baiknya dalam kandungan. Sebaik-baiknya. Maka peran ibu sangat-sangat besar. Dan hari ini, kalau kita lihat di antara salah satu tanda daripada tanda-tanda kiamat, wa antalidal amatu rabbataha. Apa maksud dia? Ibu-ibu kita tu, ibu-ibu yang ada hari ini melahirkan tuannya. Macam mana menjadikan tuannya? Ibu-ibu hari ini, realitinya adalah mereka telah jadi orang gaji kepada anak sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa jadi macam tu? Sebab faktornya adalah faktor keadaan ekonomi. Disebabkan nak bayar pengasuh agak mahal, jadi upahlah ibu sendiri untuk menjaga anak-anak mereka. Mungkin pada peringkat awal, sekadar memberi, minta tolong. Ibu, tolong jaga anak saya seketika, saya ada kerja. Sebagai seorang ibu memang dia akan willing. Tak apalah, silalah. Letaklah rumah mak, letaklah rumah ibu, tak apa ibu jaga kejap. Tapi lama kelamaan, dia akan jadi satu macam kebiasaan. Ibu, ni anak saya ni, jagalah. Hujung bulan nanti saya bagi duit sikit. Menyebabkan keadaan itu daripada benda yang tak sepatutnya berlaku akhirnya jadi kebiasaan. Dan ini perkara yang tak boleh dibiarkan berlaku. Saya mohon maaf sekiranya ada perkara yang berlaku sama kepada ibu-ibu sini. Ini merupakan tanda yang mana baginda Nabi SAW telah bagi tahu kita secara jelas. Wa antalidal amatu rabbataha. Ibu-ibu melahirkan tuannya. Ramai di akhir zaman nanti, para ibu menjadi tuan, menjadi orang gaji kepada anak sendiri. Mohon maaf, inilah perkara yang berlaku pada akhir zaman. Ibu yang seronok di kampung, diambil dari kampung, diletakkan di bandar dan flat yang tinggi, dan akhirnya menjaga anak. Bukan setakat menjaga anak, bahkan basuh kain, bahkan terpaksa uruskan rumah tangga, bersihkan rumah, umpama orang gaji. Itu perkara yang tak sepatutnya berlaku. Dan akhirnya bila mana ibu dah penat, usia dah lanjut, tak mampu lagi nak buat kerja-kerja berat, akhirnya letakkan ibu di rumah orang tua-tua. Saya, pengalaman saya pernah pergi ke rumah orang tua lah, rumah warga emas. Lama dah, tapi kita pergi buat research. Berjumpalah dengan warga-warga emas, ibu-ibu yang berbagai lah latar belakangnya. Ada yang mereka yang ditinggalkan secara terus oleh anak-anak mereka. Datang letak beg di depan pintu, tinggal begitu saja. Kemudian ada mereka yang meletakkan ibu atau dan ayah sekali dan janjinya mereka akan kembali untuk bertemu. Akhirnya tinggal janji saja. Ada ibu dan ayah yang tak pernah berjumpa anak mereka tapi mendambarkan akan menunggu-nunggu saat bila anak akan datang ziarah mereka. Itu antara momen-momen yang sangat-sangat tragis lah bagi saya. Kita jumpa melihat ibu-ibu. Bila borak dengan kita, umpama dia borak dengan anak-anak. Sayangnya mereka dengan anak mereka sebab mereka mengandungkan. Mereka melahirkan, mereka menyusukan anak mereka tu. Akhir sekali terpaksa dia tinggalkan begitu. Tetapi naluri ibu ni, sayangnya pada anak, walaupun anak buat sampai setakat tu, dia masih lagi cinta dan rindu pada anak mereka. Jadi kalau kita hari ini masih ada ibu, maka raihlah ibu kita. Jagalah ibu kita sebaik yang mungkin. Dan dialah yang menjadikan tempat alam kedua kita berada. Alam kedua kita berada daripada kandungan ibu kita. Maka kita kena hayati kehidupan kita, bagaimana kita dilahirkan, bagaimana kita disusukan, bagaimana kita dijaga sampai kita berada pada hari ini. Sihat begini pada hari ini, alhamdulillah. Baik, itu alam kedua. Nanti kita akan bicarakan lebih lanjut dalam bahasan alam kedua nanti, itu alam rahim. Baik, alam ketiga yang kita akan bicarakan nanti berkaitan dengan alam dunia. Yang kita dah masuk semua sekali ini alam dunia. Alam di mana kita masuk dan di sinilah kita akan diuji. Alam dunia.
Dan di alam dunia jugalah nanti kita akan diperlihatkan dengan banyak ujian-ujian. Banyak cabaran-cabaran. Banyaknya amalan-amalan supaya kita dapat lunaskan kehidupan kita dalam susur galur ataupun dalam keadaan yang telah digariskan oleh baginda Nabi SAW. Itu penting. Sebab apa? Sebab kehidupan kita hari ini, atas dunia ini, kita buka je mata, Allah dah bagi nikmat yang cukup-cukup besar. Nikmat cukup besar pada kita. Tangisan pertama kita bila? Bila mana dilahirkan anak itu, maka bermulalah tangisan pertama. Tangisan terakhir, bila mana kita dikebumikan, mati nanti, maka itulah tangisan terakhir yang akan ditangisi oleh waris dan keluarga kita. Maka, kita boleh lihat bagaimana tangisan pertama. Keluarnya bayi daripada kandungan, maka bermula tangisan pertama, dan tangisan itulah tangisan kegembiraan. Sambut kegembiraan, dan akhirnya kita akan melepaskan dengan kesedihan. Meninggal sedih. Sedih, kita hantar ke kuburan dan sebagainya, sedih. Tapi itu hakikatnya bagaimana kita akan lihat, iaitu tangisan pertama dan tangisan terakhir. Tangisan pertama bila mana seorang manusia dilahirkan, dan tangisan terakhir bagaimana manusia dikebumikan. Kemudian ibu dan ayah akan mencorakkan kehidupan kita, mencorakkan kain putih. Bagaimana kehidupan kita nak pergi, bagaimana ayah akan mencorakkan ke manakah hala kita, nak hantar ke sekolah mana, nak bentuk macam mana, hakikatnya kehidupan macam mana, semua akan dibentuk. Maka kita akan nampak bahawa dunia yang kita lihat hari ini merupakan penjara. Penjara dan syurga bagi orang kafir. Penjara bagi orang beriman, syurga bagi orang kafir. Sebab itulah bila mana kita melihat kepada dunia hari ini, maka dunia-dunia yang kita berada hari ini ni, dunia yang perlu kita sedar banyaknya tanggungjawab yang perlu kita laksanakan. Banyak tanggungjawab kita ni. Banyak amalan yang kita kena buat. Banyak ilmu yang kita kena kutip. Dari Nabi SAW berfirman dalam hadis, iaitu taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatun nabi. Aku telah tinggalkan kepada kamu, taraktu fikum, aku telah tinggalkan kepada kamu dua perkara yang kamu tak akan sesat sampai bila-bila, iaitu kitabullah, Quran yang kita nak baca tu, dan sunnah baginda Nabi SAW. Yang Quran yang mana diturunkan daripada zaman baginda Nabi SAW, dan kemudiannya sampailah pada kita hari ini, itulah kita punya pegangan kita. Kompas kehidupan kita. Kita berbicara tentang kompas, 114 surah. Ini merupakan kita katakan kompas, peta bagi kita. Maka itulah yang kita nak gambarkan bahawa pegangan kita. Ke mana kita nak pergi, itulah menggunakan kompas kehidupan kita. Contohlah kita katakan, kita nak pergi Johor. Nak pergi Johor, nak naik highway. Tapi tak pakai Waze, tak tampak, tak pakai Waze, tak pakai kompas dan sebagainya. Nak naik highway, pergi begitu saja, tanpa ada signboard, tanpa ada apa. Agak-agak kita sampai tak ke tempat kita nak pergi di Johor? Mungkin sampai. Tetapi hakikatnya nak sampai itu, jalannya cukup-cukup berliku. Tetapi sekiranya ada Waze, adanya peta, adanya signboard, maka kita akan sampai dengan kadar yang cepat. Mungkin dalam 4 jam dah sampai ke Johor. Itulah gambarannya Quran yang Allah telah turunkan kepada baginda Nabi SAW. Bila mana Quran diturunkan, itulah petunjuk kepada kita, kita nak pergi ke arah mana. Nak pergi ke syurga, maka inilah laluan-laluan dia. Jangan pusing-pusing ke arah tempat lain. Kalau pusing-pusing tempat lain, maka kita tak akan sampai ke tempat yang kita nak pergi. Itu dia punya gambaran dia. Baik. Kemudian, kita masuk kepada alam keempat. Alam dunia ni panjang cerita ni. Nanti kita akan bicarakan nanti. Kita masuk pada alam keempat, itu selepas sahaja tangisan terakhir, yang mana tangisan menyebabkan kita ini kesedihan, iaitu kematian, maka masuklah jasad kita semua sekali ke dalam alam barzah. Jasad masuk dalam alam barzah, maka ketika itu roh kita masih lagi boleh lagi melihat apa yang berlaku pada jasad kita. Macam mana?
Mati seorang anak Adam ni, mati seorang anak Adam, maka mereka boleh melihat orang sedang mandikan mereka. Umpama mimpi. Bila mati saja kita nanti, kita akan melihat, oh ada orang tolong mandikan aku. Oh ada orang tolong kafankan aku. Oh ada orang tolong sembahyangkan aku. Kemudian kita, oh masuk kubur nanti, oh aku dah mati rupanya. Rupanya kita macam keadaan bermimpi. Macam keadaan bermimpi. Itulah kematian. Sebab itulah ironinya kita boleh cerita di sini bahawa kematian ni perumpamaan macam tidur. Mati je tidur ya. Macam mana? Contoh. Kalau kita nak tidur malam, kita ambil wuduk, kita maafkan orang, kita bersedia untuk tidur. Maka kita tidur dalam keadaan nyenyak. Tidur nyenyak tanpa ada gangguan. Maka bangkit kita pada pagi esok dalam keadaan yang sihat. Dalam keadaan sempurna. Bertenaga. Tanpa ada masalah. Maka kita dalam keadaan bebas daripada segala ancaman. Mimpi buruk dan sebagainya. Yang kedua, contoh kedua, sekiranya kita tidur dalam keadaan kita ini terkejut. Kita baru bergaduh dengan kawan kita. Kemudian kita baru ada perselisihan faham yang besar. Kemudian kita dikejar pula oleh anjing dan sebagainya. Kita tertidur. Bila kita tidur saja masuk dalam mimpi pertama kita, merujuk kepada anjing dah dikejar kita balik. Realiti kita dah dikejar anjing. Sampai di rumah. Kita tidur, anjing masuk dalam mimpi kita, kejar kita balik. Kejar-kejar, kita lari. Kita tersedar. Berpeluh habis. Tengok jam, baru pukul 12 tengah malam. Kita pun tidur balik. Kita tidur balik, masuk balik mimpi kita, anjing yang kita kejar tadi. Masuk balik, kita lari balik, kita tersedar. Tengok jam, baru pukul 1. Itulah berulang, sampailah kita sedar pukul 5. Bila kita sedar pukul 5, kepala kita sakit. Berdenyut-denyut. Sebab apa? Sebab tidur kita tak lena. Dan bila kita sedar dalam keadaan begitu, kita rasa macam sakit, rasa lemas dan sebagainya. Maka begitulah perumpamaan dalam kubur kita nanti. Kalau atas dunia ni sebelum kita tidur dan sebelum kita mati tu amalan kita baik. Macam-macam perkara kita buat, amalan-amalan yang baik. Maka kita masuk kubur dan kita akan berada dalam kubur dalam tempoh yang sangat-sangat singkat. Rasa singkat. Tengok-tengok. Tengok-tengok dah. Habis. Tengok-tengok dah. Selesai masalah kita. Jadi bangkitkan. Berbanding dengan yang tadi, bila mana kita berada dalam satu alam yang mana kita rasa macam tak tenteram, diuji dengan mimpi dan sebagainya, maka begitulah dalam kubur kita. Atas dunia ni kita tak beramal ibadah dan sebagainya. Tiba-tiba kita masuk dalam kubur, kita diuji pula dengan begitu, dengan soal muka dan nakir dan sebagainya. Akhirnya kita tersedar nanti, hari kebangkitan, kita dibangkitkan keadaan yang cukup mengerikan. Lamanya kita nak bangkit daripada kubur. Itulah gambaran bagaimana alam barzah, alam kubur yang kita akan masuk nanti. Kalau persediaan kita sebelum mati itu lengkap, maka lengkaplah kita dibangkitkan. Tapi kalau tidak, dalam kubur kita akan diseksa dan sebagainya. Baik, itu alam barzah. Macam ceritalah alam barzah ni banyak kita nak tengok dari sudut kita katakan teori pertama, kenangan doa, siapakah yang doakan kita dalam kubur nanti. Kemudian bila Israel datang, macam mana kita nak jawab, sakaratul maut lagi. Kemudian selimut putih malam pertama di barzah. Macam-macam lah kita akan tengok satu persatu muka dan nakir macam mana soal jawabnya. Syafaat Al-Quran. Bagaimana Al-Quran akan disyafaat kepada kita, itu kita akan bicarakan lebih lanjut nantilah. Lebih lanjut nanti. Baik. Kemudian kita akan masuk kepada fasa kelima. Perhentian kelima. Perhentian kelima ni perhentian iaitu kiamat. Maka kiamat ini kita boleh pecahkan kepada kiamat, tanda kiamat yang telah berlaku. Okay. Tanda kiamat yang telah berlaku. Pertama sekali, Nabi SAW diutuskan.
Nabi SAW merupakan tanda daripada tanda-tanda kiamat itulah berlaku. Nabi SAW bersabda, "Bu'ithtu ana was-sa'ah kahatani wa dhamma baina as-sababati wal wusta." Diutuskan aku dengan kiamat, Nabi buat jari macam ni. Ini jari telunjuk ini merujuk kepada kiamat. Dan jari tengah ni merujuk kepada benda Nabi SAW diutuskan. Dekat kan? Dekat. Jadi gambaran di sini merujuk kepada keadaan manusia akhir zaman ni dekat sangat dengan kiamat. Dekat dengan kiamat nak berlaku. Maksud bila mana kita dah masuk dalam alam barzah, dalam kubur nanti, maka kita dah semakin dekat dengan kiamat berlaku. Dan kemudian kita lihat ada tanda kiamat yang telah berlaku juga sebagaimana pembelahan bulan. Insyaqqal qamar, iqtarabatis sa'ati wa insyaqqal qamar. Telah dekatnya kiamat dan bulan telah terbelah. Bagaimana kita nak faham tentang situasi ini, iaitu bulan pada satu ketika dahulu pernah terbelah. Dan ini mukjizat bagi Nabi SAW. Bila bulan telah terbelah, maka kita faham bahawa iaitu kehidupan kita ni semakin lama dah semakin dekat dengan kiamat. Nah, jadi tanda kiamat itu bulan terbelah merujuk kepada salah satu tanda yang telah berlaku. Kemudian kita lihat di antara tanda-tanda yang lain iaitu masa saling berdekatan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "La taqumu sa'atu hatta yataqarrab az-zaman." Tak akan berlakunya kiamat sehingga masa saling berdekatan. Masa semakin lama semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat. Jadi kalau kita lihat masa ni, kita rasa dah 2 tahun lah kita digelombang dengan COVID. Tapi kita rasa 2 tahun, cepat ni masa 2 tahun. Dan 2 tahun lah kita tengok bagaimana kehidupan kita daripada kita ni beraya bersendirian, kemudian dapat beraya sekejap dengan keluarga, kemudian tak dapat beraya balik. Itulah kita punya nature kehidupan kita zaman COVID ni. Dan akhir-akhirnya, kita kembali kepada fitrah asal hari ni. Okay? Tempoh itu 2 tahun. Tapi kita rasa sekejap sangat masa. Sebab apa? Sebab masa semakin berdekatan. Masa semakin lama semakin berdekatan. Al-ulama bila mana menjelaskan tentang masa saling berdekatan ini, antaranya Dr. Yusuf Muhammad Yusuf Al-Wabil dalam kitab Asyratus Sa'ah, dan juga Dr. Muhammad Al-Mubayyad, bila mana dia menjelaskan tentang masa berdekatan ini, dia lebih prefer kepada keadaan manusia itu. Keadaan manusia dalam menghadapi masa. Pertama, keberkatan terhadap masa. Apa maksud keberkatan terhadap masa? Masa kita ada ni sama 24 jam. Ini masa kita ada ni. Cumanya, bagaimanakah kita ni nak faham tentang masa? Seharian kita buat, apa kita buat seharian? Daripada kita bangun pagi, contoh kita bangun pukul 5.30, bersiap sedia untuk solat subuh. Kalau kawasan nilai ni, solat subuh, dalam 5.58 masuk waktu subuh. 5.58 masuk waktu subuh. Lepas habis waktu subuh, dalam 6.30, sambung pula dengan kuliah subuh. Habis pukul 7.30. Kemudian ada sarapan dan sebagainya. Kemudian masuk pada bab seterusnya, kita masuk pada habis sarapan, ada kuliah duha pula. Sampailah pukul 9. Kemudian berganjak, habis sampai pukul 10. 10, 11, 12. Kita tengok dah nak masuk zuhur. Daripada zuhur tersebut, apa kita buat? Berehat sekejap, masuk waktu zuhur. Lepas waktu zuhur kita buat apa? Zuhur kita berehat, kita buat program, kita buat makan-makan dan sebagainya. Habis waktu zuhur, kita masuk pula waktu asar. Waktu asar, maghrib, isyak. Begitulah kehidupan harian kita. Sikit. Jadi kita nampak masa semakin lama semakin singkat. Itu antara salah satu tanda daripada tanda kiamat yang kita akan bahaskan nanti. Okay. Kemudian tanda yang lain yang boleh kita lihat antaranya sebagaimana saya beritahu tadi berkaitan dengan ilmu. Ilmu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu akan diangkat oleh Allah. Bagaimana ilmu yang kita ada hari ini, banyak ilmu-ilmu agama ini. Tapi pada akhir zaman nanti ilmu itu akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pendokor ilmu. Siapa pendokor ilmu? Ulama-ulama kita. Ulama-ulama kita nanti ni akan meninggal dunia dan ilmu yang ada dalam dada mereka akan diangkat naik sekali. Sekiranya ilmu tersebut tak sempat diambil oleh anak-anak murid mereka, maka ilmu itu lama kelamaan akan lenyap. Lenyap begitu, habis begitu. Jadi sayang sekiranya ilmu yang ada pada dada ulama tersebut tak sempat untuk diterokai oleh anak-anak murid mereka.
Sebab tu saya sarankan dalam kuliah-kuliah saya dekat universiti pun sama, saya kata ilmu yang kamu ada hari ini bukan sewenang-wenangnya kamu boleh ambil masuk periksa, habis periksa, buang semua sekali. Tak boleh. Pastikan ilmu yang kamu tuntut 4 tahun ini, kamu kena sebarkan kembali. Asah kembali ilmu yang kamu ada ni, supaya ilmu itu bermanfaat untuk generasi akan datang. Sebab sayang, ilmu kamu dah ada ilmu banyak ni, tapi ilmu tak disebarkan. Siapa yang nak ambil ilmu-ilmu tersebut kalau kamu tak ambil sendiri? Maka amat mungkin. Saya buat analogi, contoh saya katakan, ilmu perubatan. Pada perubatan, ambil perubatan 6 tahun. Tempoh yang agak lama, 6 tahun. Bila habis 6 tahun, mereka tak belajar, mereka belajar dan tidak applykan ilmu perubatan itu kepada hospital-hospital. Tapi tukar profession. Jadi peniaga. Daripada belajar ilmu perubatan, dia tiba jadi peniaga. Tapi jadi apa? Bila jadi peniaga, maka ilmu 6 tahun berkaitan medik, berkaitan urat, macam-macam anatomi, semua dia belajar, akhirnya lama-kelamaan akan hilang. Akhirnya tiada ilmu. Maka bila ilmu itulah pupus, maka hilanglah identiti manusia. Dan akhir sekali, ilmu yang ada pada generasi yang baru ini akan menyesatkan dan akan disesatkan. Tak ada lah. Ilmu yang ada pada generasi yang akan datang ini sebabkan tak diambil secara khusus dengan Tok Guru dah meninggal, ilmu tu dah diangkat, maka tiada lagi lah punca-punca ilmu yang akan dibentuk oleh generasi-generasi yang akan datang. Maka rugi. Hari ini kita lihat ramai yang duduk TikTok dan sebagainya. Pulanglah kalau mereka melihat itu gambaran kebaikan, dipersilakan. Tapi saya sebagai pribadinya, saya melihat banyak keburukan bila melihat kepada ke arah itu. Adalah konten-konten yang baik buat konten agama dan sebagainya. Tetapi banyak ke arah keburukan. Bergelek sana, bergelek sini. Kenapa kita nak menunjukkan Muslim kita ni, Melayu Islam kita ni ke arah keburukan? Menampakkan kita ni hina di mata masyarakat. Kenapa? Itu perkara yang sangat-sangat saya rasa sedih lah melihat kepada generasi kita pada hari ini. Jadi saya kalau dalam kelas saya bagi tahu pada pelajar saya, tolonglah janganlah ada mereka-mereka yang terlibat dengan benda-benda macam ni. Jagalah adab kita dalam menuntut ilmu ni. Kita menuntut ilmu sebanyak mungkin, tiba-tiba kita duk show off sana, tunjuk sini, itu tidak menggambarkan ilmu kita ni. Yang sebaik mana kita tuntut, jadi jagalah ilmu tersebut supaya ilmu dapat membawa kita, ilmu dapat menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Baik, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang ke-6, fasa ke-6, iaitu hari kebangkitan. Hari kebangkitan. Maka bila mana hari kebangkitan itu, kita akan dapat lihat bagaimana tiupan sangkakala kebangkitan. Maka dibangkitnya manusia. Bila dibangkit manusia, kita akan dapat lihat manusia pertama dibangkitkan. Kemudian bagaimana manusia pertama dipakaikan pakaian. Kita di mahsyar nanti, di hari kebangkitan, kita dibangkitkan dalam keadaan bogel, tanpa pakaian. Dan tiada keadaan malu pada ketika itu. Tak adalah istilah malunya tak ada pakaian, tak ada. Sebab pada ketika itu, semua manusia akan memikirkan amalan masing-masing. Oh, amalan aku macam manalah aku nak bawa nanti. Oh, ni amalan sepulan ni macam manalah. Dia takkan dapat fikir lah benda-benda lain. Kerana amalan mereka itulah yang akan bawa kepada kejayaan mereka. Jadi semua fikir pada amalan masing-masing. Tak fikirlah tak pakai baju ke tak fikirlah. Sebab itu tiadanya keadaan malu dan sebagainya ketika mana di hari kebangkitan nanti. Dan bila mana dibangkitkan, maka bermulalah kehidupan semula. Kehidupan semula kita ni. Kehidupan semula kita akan dapat lihat bagaimana keadaan kita. Dibangkitkan nanti, adakah keadaan sebagaimana tadi kan, kita bangkit daripada tidur, bangkit keadaan sempurna sihat ke, ataupun bangkit dari keadaan kita ni terkejut. Masih terkejut dengan keadaan kubur tadi tu, dibangkitkan. Kemana kita nak pergi? Itu antara perkara-perkara kita akan bicarakan nanti. Kemudian kita akan masuk pada fasa ke-7, iaitu fasa padang mahsyar. Fasa padang mahsyar, iaitu sebuah perjalanan yang cukup panjang. Mahsyar nanti, sebuah perjalanan yang cukup panjang, perhimpunan agungnya di situ, ketika mana matahari panas membakar. Matahari sejengkal atas kepala, dah panas membakar. Dan pada ketika itu, manusia akan lemas
dalam lautan peluh. Ada mereka yang akan berjalan keadaannya peluh berada pada buku lali. Lautan peluh. Dan ada mereka yang akan berjalan, peluh itu hanya pada takat buku lali. Dan ada yang berjalan, peluh itu pada takat dada. Dan ada jalan peluh itu pada takat yang lebih tinggi. Apa menggambarkan kehidupan kita berbeza-beza dan di mahsyar nanti kita akan dimakan keadaan yang berbeza-beza. Baik. Kemudian pada ketika itu, kita akan dengar istilah nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi ni diri sendiri. Kau-kau, aku-aku. Sebab apa? Sebab pada ketika itu tak adalah kita nak fikir orang lain. Tak ada kita nak fikir isteri aku, macam mana amalan dia. Anak aku baik mana. Tak ada. Kita hanya fikirkan diri kita saja. Berapakah amalan kehidupan aku ni? Berapa sen aku ada? Berapa sen aku bawa ke akhirat ni? Itu kita akan fikirkan. Dan kita akan bersama dengan siapa yang kita cintai. Siapa yang kita paling cintai, kita akan bersama dengan mereka di mahsyar. Kita akan bersama dengan mereka. Kita bersama dengan kita cintai Nabi SAW, maka kita akan bersama dengan Nabi SAW. Okay? Baik, kemudian di padang mahsyar bila tempoh yang begitu lama tersebut, maka kita akan berpindah kepada fasa seterusnya, iaitu fasa syafaat daripada baginda Nabi SAW. Dan kita ada syafaat al-uzma, syafaat yang besar. Dan kemudian kita ada syafaat yang lain. Kemudian kita ada pembahagian syafaat. Di hari kiamat nanti, bagaimana kita akan dapat lihat, iaitu umat Nabi lain akan memohon syafaat daripada baginda Nabi SAW. Keadaan bagaimana umat khas kepada kita ni, umat baginda Nabi SAW, yang mana baginda boleh bagi syafaat kepada umat. Dan bila mana baginda Nabi SAW nak melihat kepada umat baginda ni, jadi dia nak lihat macam mana? Kan ramai ni manusia ni di padang mahsyar. Maka ketika mana ditanya oleh sahabat kepada baginda Nabi SAW, maka baginda Nabi SAW bagi tahu bahawa sekiranya kamu berada di satu kawanan kuda yang ramai, tiba-tiba kamu melihat di antara kawanan kuda itu ada kuda berwarna putih di kepala ini. Mudah tak kamu nak kenal kuda tersebut? Maka sahabat kata mudahlah. Daripada kawanan kuda hitam semua tu ada kuda-kuda putih. Jadi mudah nak ambil tu kuda putih. Itulah perumpamaan umat baginda Nabi SAW. Nabi kenal umat baginda dengan apa? Dengan putihnya, bersinarnya kepala, muka, tangan dan kaki. Apa sebabnya? Itulah merupakan anggota wuduk yang mana kita ambil wuduk atas dunia ni, di yaumul mahsyar nanti, anggota wuduk akan bersinar-sinar, akan mengeluarkan cahaya, dan cahaya itulah yang akan mudah dikenali oleh baginda Nabi SAW. Oh, itu umat aku. Nampak kepala bercahaya, tangan, kaki, itu umat aku, itu umat aku, itu umat aku. Itu baginda Nabi SAW dan kenal umat baginda Nabi SAW. Baik. Kemudian masuk kepada peringkat ke-9. Peringkat ke-9 iaitu peringkat hisab. Peringkat hisab ini, maka kita akan dihisab bermula dengan balasan segala perbuatan kita. Perbuatan kita, apa sahaja kita buat atas dunia ni, kita akan dihisab. Dan perkara pertama yang akan dihisab adalah as-salat. Solat yang kita buat atas dunia, itulah yang pertama sekali akan dihisab. Akan cek sekali, okey, solat macam mana? Solat okey. Next stage. Kalau solat tak lepas, maka tak lepas yang lain. Sebab tu solat atas dunia ni, tolonglah, jagalah sebaik-baik mungkin. Janganlah sewenang-wenang kita katakan, oh solat aku dah buat, tapi tak apalah, Allah terima lah. Tak boleh macam tu. Kita kena berusaha untuk mendapatkan solat kita ni, solat yang berkualiti. Solat yang mana solat tu Allah Subhanahu Wa Taala terima terus. Baru solat itu solat yang berkualiti. Jadi itu azam kita supaya kita dapat buat solat yang terbaik. Okey. Kemudian hari penentuan kita lah. Hari penentuan kita, bagaimana kita ni berada ketika mana hisab tersebut. Kita ni lepas ke tak lepas hisab tu. Jadi kita akan lihat semua amalan-amalan kita. Kemudian kedatangan Jahannam. Jahannam nampak ni. Neraka Jahannam dah di view kan. Okay, bagaimana keadaan Jahannam tersebut. Yang mana akan masuk Jahannam.
Dah nampak dah tempat-tempat mereka. Baik. Kemudian masuk pada part 10, iaitu bahagian fasa ke-10 atau checkpoint ke-10, iaitu penyerahan catatan amal. Nak bagi ni catatan amal kita ni. Dah tadi hisap, kita tengok catatan amal kita ni. Okey, jadi kita akan diserahkan kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Kalau tiba-tiba kita dapat kiri, Allah na'udzubillah min zalik. Habis. Tapi kalau kita dapat serahan catatan amal daripada kanan, maka Allah itulah kita punya lurusnya garisan kita. Lurusnya kita punya perjalanan kita. Okey. Kemudian setiap amalan dicatat. Setiap apa amalan kita buat atas dunia ni dicatat. Kiri kanan kita ni malaikat mencatat semua segala apa kita buat. Hari ni kita berprogram. Walaupun pagi ni ada orang sibuk, ada orang yang ada program dan sebagainya. Tapi alhamdulillah ada mereka yang melapangkan masa untuk mengikuti majlis ilmu, maka malaikat catat. Malaikat catat. Mudah-mudahan itulah merupakan amalan-amalan yang akan dikumpul-kumpulkan dan amal itulah yang akan dipersembahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala nanti, dan amal itulah yang akan diberikan polisi belah kanan, belah kanan. Dan akhirnya rahsia terbongkar. Rahsia kita ni akhirnya terbongkar. Terbongkar semua sekali lah apa kita buat. Pada ketika itu kita ni tak boleh bercakap lah. Dalam surah Yasin yang selalu kita baca, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ketika mana al-yawma nakhtimu ala, Allah ni menutup mulut. Nakhtimu ala afwahihim, tutup mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan tangan-tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki menjadi saksi. Kita pergi mana? Yang kita pergi mana? Menggambarkan kepada kita bagaimana keadaan kita di yaumul mahsyar nanti, iaitu ketika mana penyerahan serta amal itu, kita nampak bagaimana kedudukan kita tu, tempat kita nak pergi. Semua jelas kepada kita. Semua jelas kepada kita bahawa kita ini tak boleh bercakap lah. Mulut kita atas dunia ni paling banyak bercakap. Buka je mata, mulut cakap. Bila mana akhirat nanti, mulut tak boleh bercakap. Dan mulut kita ni akan dipakaikan dengan satu alat. Kalau kita kenal dengan alat diperengus. Berengus ni satu alat yang mana alat tersebut, alat yang menutup mulut kita supaya kita tak boleh bercakap. Tuan-tuan nak tengok berengus ini, tuan-tuan boleh tengok dekat anjing. Kalau ada anjing yang garang, dipakaikan berengus tersebut. Maka berengus itu dipakaikan supaya tidak menggigit tuannya lah. Jadi itulah di akhirat nanti, manusia akan dipakaikan berengus. Dalam hadis digambarkan dipakaikan dengan periuk yang akan menutup mulut mereka. Digambarkan begitu. Okey, baik. Maka rahsia terbuka. Semua akan dipertotolkan apa kita buat atas dunia. Tak ada nak sorok-sorok dah. Okey, semua akan dibongkarkan. Baik, kemudian kita masuk kepada ke-11. Checkpoint ke-11 iaitu mizan, iaitu neraca keadilan. Okay, neraca keadilan, timbangan kita keadilan, maka neraca itulah akan menimba kita ni. Kita ni masuk ke syurga ke, masuk ke neraka. Neraca timbangan tu. Allah alam neraca timbangan ni macam mana, jangan kita fikirlah. Ada persoalan dulu, saya sekarang baru ada persoalan tanya. Neraca timbangan Allah ni macam mana? Dia macam neraca timbang kita ke? Dia pakai jarum ke, pakai meter? Kata Allah alam, itu tak tahulah. Itu neraca Allah itu lebih hebat daripada gambaran kita. Boleh tanya pakai meter ke, pakai jarum, kata Allah alam lah. Okay. Baik. Kemudian kita akan dapat lihat redha Allah dan murka Allah kepada kita nanti bila mana kita berada pada mizan. Redha Allah bagaimana, murka Allah bagaimana. Baik, kemudian kita akan pergi kepada destinasi ke-12, iaitu Telaga Al-Kautsar. Okay, Telaga Al-Kautsar. Telaga yang sangat-sangat indah, di mana telaga itu, air yang ada telaga itu lebih putih daripada susu. Air kita lihat hari ini air, tetapi ada telaga khas untuk baginda Nabi SAW, iaitu air tersebut lebih putih daripada susu. Lebih cantiklah, sedaplah air yang sedap, air lebih putih daripada susu. Dan mereka yang tidak dapat menikmatinya, orang-orang yang mana bukan daripada sahabat-sahabat baginda Nabi SAW, tak dapatlah menikmati telaga tersebut. Umat baginda Nabi SAW yang dekat dengan Nabi, yang selalu buat sunnah Nabi dan sebagainya, maka dia akan dapat, iaitu meminum air di Telaga Kautsar, telaga baginda Nabi SAW. Maka telaga ni special. Telaga ni special
Dan ini berada sebelum daripada titian sirat. Baik, kemudian masuk kepada checkpoint ke-13. Checkpoint ke-13 iaitu titian sirat. Titian sirat ini merujuk kepada satu titian yang mana kita akan pergi ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Perjalanan daripada satu bahagian ke bahagian lain, di bawahnya neraka, kita nak pergi kepada titian sirat. Dan di atas titian sirat ini, rambut nak digambarkan halus tak halus, iaitu satu helai rambut dibelah 7. Rambut kita dah halus dah, dibelah 7 lagi nak gambarkan, itulah titian sirat. Sehalus-halus titian. Dan titian sirat tersebut bukanlah satu kerisan yang tiadanya halangan, tetapi di situlah adanya cangkuk-cangkuk duri sebagaimana mata kail tersebut yang akan mencangkuk manusia-manusia dan akhirnya ditarik dan dicampak ke dalam neraka. Itu gambaran titian sirat. Maka titian sirat, Tuhan akan kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya menyelamatkan kita lah di atas titian sirat tu. Dan titian sirat tu ada mereka yang akan menyeberangi titian sirat kalbar tu, sebagaimana seperti kilat laju, berisa seperti kilat. Ada yang melintasi seperti burung laju. Ada yang melintasi seperti kuda. Ada yang melintasi seperti berjalan saja. Ada yang melintasi dengan keadaan merangkak. Macam-macam lah keadaan itu. Jadi semua itu keadaan bagaimana manusia akan melintasi titian sirat. Dan bila mana titian sirat itu adanya, manusia akan tergelincir dan masuk ke dalam neraka. Tergelincir daripada titian sirat, akhirnya jatuh dan masuk ke dalam neraka. Baik, kemudian bila mana selesai daripada kita meniti titian sirat, maka sampailah kita di syurga. Sampai di syurga. Maka di syurga lah nanti kita akan diperlihatkan dengan pintu-pintu syurga yang bermacam-macam. Okay? Bila mana dah sampai di pintu syurga tu, pilihlah pintu syurga mana yang kita nak masuk. Tentulah, tiada masalah. Tiada masalah. Semua itu Allah akan bentangkan kepada kita. Kita masuk pintu mana? Kita ada babus sedekah. Kita ada bab sedekah. Pintu sedekah kita masuk. Mana suka bersedekah, ada pintu sedekah. Kemudian kita ada pintu zakat. Pintu solat, baru solat, pintu yang orang suka solat, maka akan ada pintu solat untuk kita masuk. Banyak lagi pintu puasa dan sebagainya. Jadi itu pintu-pintu yang mana manusia akan masuk nanti disebabkan amalan-amalan mereka. Dan nanti di syurga kita akan ada tingkatan-tingkatan syurga dan sebagainya. Dan di syurga nantilah kita akan dapat lihat bagaimana adanya sungai-sungai yang mengalir. Kita dengar dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kepada kita di syurga nanti adanya sungai-sungai yang mengalir, dan sungai-sungai itu daripada sungai susu, daripada sungai madu, dan daripada sungai arak. Memang sangat-sangat indah. Syurga itu sangat indah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala bila mana menciptakan syurga, Allah Subhanahu Wa Taala telah menciptakan satu kecantikan, keindahan yang sangat-sangat hebat. Kecantikan dan keindahan yang sangat-sangat hebat. Dan dalam syurga nanti, manusia, umur mereka adalah sama, adalah sebaya. Dalam hadis baginda Nabi SAW, Nabi beritahu umur mereka, umat baginda Nabi syurga ni di antara 30 hingga 33. 30 dan 33 saja masuk. Dia keadaan semua muda. Jadi itulah gambaran manusia bila mana masuk ke syurga, dia keadaan semua sebaya dan mereka akan berseronok dalam syurga. Dalam syurga nanti, manusia akan sentiasa muda. Contohlah pagi ni, mereka meninggalkan, berpisah di antara suami dan isteri. Isteri akan jadi bidadari syurga. Dan bila kembali nanti tengok, makin muda. Kita atas dunia ni makin tua, makin berusia. Berbeza dengan di syurga. Di syurga akan semakin muda. Esok makin muda, lusa makin muda, dan itulah sampailah selama-lamanya. Kal abadi dalam syurga, keadaan begitu. Keseronokan, keindahan Allah Subhanahu Wa Taala terkurniakan kepada hamba-Nya yang beramal ibadah, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, syurga yang sangat-sangat indah. Jadi itu antara 14 checkpoint, 14 perkongsian yang kita akan soroti nanti. Kita akan sama-sama melihat perbahasannya daripada alam pertama, alam roh, yang kita insya-Allah pada minggu hadapan kita akan masuklah perbahasan alam roh secara detail nanti. Apakah alam roh itu macam mana, bagaimanakah perjanjian itu diterokai, bagaimana perjanjian itu akhirnya telah dimungkiri oleh manusia.
Kita tengok bermula pada alam roh sampailah pengakhiran nanti kita akan masuk kepada alam terakhir ataupun destinasi terakhir, iaitu syurga dan neraka yang akan menjadikan kepada kita indahnya kehidupan kita di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Jadi saya rasa setakat itulah sekadar pengenalan awal berkaitan dengan perjalanan manusia. Jadi selepas selesai semua nanti kita akan masuk satu step satu nanti supaya kita dapat jelaslah apa yang telah kita pelajari sepanjang tempoh 14 checkpoint yang kita akan soroti nanti, insya-Allah. Jadi saya rasa itu sajalah daripada saya untuk pengenalan pada siri pertama ini. Insya-Allah kita akan bertemu pada siri-siri kedua nanti, insya-Allah. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih mukadimah yang sungguh bermakna buat kita hari ini. InsyaAllah kita dapat mempelajari 14 checkpoint ya Ustaz ya. Mudah-mudahan kita dapat perincikan lagi dalam sesi yang akan datang. Mudah-mudahan insyaAllah ada rezeki, ada kesempatan kita jumpa lagi Ustaz. Terima kasih Ustaz di atas kesempatan pertama ini. Mudah-mudahan Ustaz kekal bersama kita setiap minggu untuk sama-sama kita perincikan lebih detail lagi ya mengenai apa yang kita bincangkan hari ini, insyaAllah. Terima kasih ke seluruh jemaah kita yang bersama-sama kita pagi ini, terus kekal istiqamah dengan majlis-majlis ilmu anjuran SPAT. Terima kasih saya bagi pihak Kelab SPAT ingin mohon maaf sekiranya terdapat silap kata dan salah bicara dalam mengendalikan program pagi ini. Seterusnya dalam program link yang sama, jemaah boleh terus join kita lagi petang ini jam 2.30 bersama Ustaz Wan Abdul Halim dalam kuliah mingguan 77 cabang iman, insyaAllah ya, petang ini. Baik, terima kasih Ustaz sekali lagi. Saya bagi pihak Kelab SPAT ingin mohon maaf sekiranya terdapat silap kata dan salah bicara dalam menjalankan program pagi ini. Sesungguhnya yang baik dan sempurna itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang kurang yang lemah itu dari kedaifan saya sendiri. Mohon Ustaz tangguhkan majlis dengan tasbih kafarah juga surah Al-An. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih semua kepada yang hadir pada sesi pada pagi ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi kalau ada sesi akan datang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati kehidupan kita dan ilmu yang kita peroleh pada hari ini, insya-Allah. Jadi kita tangguh pertemuan kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-An. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Jumpa